Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada pelajar 1KA, satu inovatif dan juga satu inklusif. So, hari ini cikgu akan teruskan lagi anak-anak dengan tajuk baru kita, subtopik kita masih lagi dalam bab 1 iaitu pengenalan kepada prinsip saintifik. So, tajuk kita iaitu 1.3 iaitu kuantiti, fizik dan unitnya. So, cikgu harap anda boleh dah buka buku teks untuk ujuk. Okay. So, sekarang ni anak-anak, apa yang kita akan belajar dalam kuantiti, fizik dan unitnya, dia macam ni dah cerita dia. Kat kita satu dunia ni, kita akan gunakan kuantiti fizik yang sama. Supaya benda tu jadi adil. Maksudnya macam waktu sendirilah. Kalau kita tengok waktu kan, kita akan gunakan waktu dengan jam yang sama. Maksudnya 1 minit satu dunia ni ialah maksudnya 60 saat. 1 jam kat satu dunia ni juga maksudnya 60 minit. Tak adanya dekat Zimbabwe 1 jam dia 80 minit. Dekat Malaysia 1 jam dia 60 minit. Tiba-tiba dekat Arab 1 jam dia 79 minit. Tak ada. Kita akan gunakan satu unit khas untuk samakan satu dunia supaya apa? Supaya kita akan dapat kuantiti dan juga pengiraan yang tepat untuk satu sama lain. Okay, so, kalau kuantiti asasnya anak-anak, kita akan belajar 5 jenis kuantiti asas. Awak tengok dekat sini. Kuantiti asas yang pertama yang kita akan belajar ialah panjang. Of course, awak tahu panjang tu apa. Maksudnya satu pengukuran dari segi jarak, betul tak? So, panjang ni, panjang perjalanan daripada Ipoh ke Kuantan contohnya. Panjang meja awak, betul tak? Tinggi awak, kita akan gunakan dalam kuantiti asas. Kuantiti asas panjang. Okay. So, sebenarnya korang tahu panjang kita boleh ukur dengan cm lah, meter lah, kilometer dan sebagainya kan, bersesuaian dengan dia punya jarak panjang tu lah. Tapi, kalau korang nak tahu unit SI, standard unit standard system international. SI tu maksudnya system international. Okay, kita akan gunakan panjang tu meter. Okay, kita akan guna panjang tu ialah meter dan simbol dia ialah M. Okay. Untuk jisim pula anak-anak, okay, jisim kita akan gunakan, jisim ni beratlah, awak tahulah kan jisim tu maksudnya apa kan. Kg, gram dan sebagainya. Kita akan gunakan kilogram. Kg yang ni yang standard unit lah. Maksudnya sistem international dia. Okey, dan dia punya simbol ialah kg. Awak pun tahu saya rasa. So next, untuk masa anak-anak. Okay, masa awak pun tahu ada jam, ada minit saat. Kita akan gunakan saat lah sebagai unit SI. Dan simbol dia ialah S. Okey, suhu pula. Okey, Kelvin. Okay, suhu selalunya kalau kat Malaysia ni darjah Celsius tu lah. Okay, tapi kalau untuk SI ni ialah Kelvin dan simbol dia ialah K. Now, arus elektrik juga ialah MQ. Simbolnya ialah A. Right. So, ini adalah contoh-contohnya kuantiti asas, unit SI dan juga simbol dia. Okay, so it is not really hard lah. Tak susah sangat untuk awak faham. Okay. So, awak tengok aktiviti 1.5 ni. Kita ambil contoh aktiviti 1.5 kan. So, kalau tengok pada aktiviti 1.5 ni, dia tanya apa dia? Lihat objek di bawah, nyatakan unit SI yang boleh digunakan untuk mengukur kuantiti fizik objek. Okay. Awak tahu kalau panjang meja kalau unit SI dia apa? Meter, betul tak? So, untuk jisim pula bawang. Kalau jisim, unit SI dia ialah kilogram. Dan juga suhu. Kalau suhu ialah Kelvin. Semua ni awak lebih kat atas sana, kat atas tadi. Okay. So, dia selalunya kalau macam packaging macam ni kan, gula ni awak pernah tengok asal tengok tak? Packaging gula macam ni, dia akan tulis unit dia terus. kg dan sebagainya. Kalau ni bateri, kalau awak guna kan, okay, dia tunjuk berapa dia punya nilai dan unit bateri tu. Alright, tak ada masalah. Okay, so kalau gitu cikgu teruskan lagi. Okay, so sekarang anak-anak kita akan belajar pula. Okay, kita teruskan. Sekarang ni, yang ni apa benda yang awak nak belajar ni? Yang ni adalah timbuhan untuk nilai unit kuantiti fizik, sama ada besar atau kecil. Kalau awak tengok kat sini, ni susunan dia. Giga, mega, kilo, desi, senti, mili, mikro, nano. Tapi belakang dia giga, belakang dia akan move pada meter. Okay, so kalau awak nak tahu daripada giga ke kilo ni, giga ke kilo ni selalunya ni kuantiti untuk unit yang nilai dia besar. Nilai dia besar. That's why kalau kita nak ambil jarak daripada KL ke Cameron Highland kan,
kita tak guna sentimeter lah. Kalau kita tengok dekat papan dia kan, tak guna sentimeter, dia akan guna kilometer. Sebab tak kena kalau sentimeter. Kalau lah sentimeter digunakan sebagai alat unit pengukuran dia akan jadi beribu-ribu nak tulis dekat papan dia. So yang terbaik adalah kilometer. Okay. Cuba tengok daripada milimeter, mikro dan nano. Yang ni adalah nilai untuk mengukur nilai yang lebih kecil. Contohnya apa? Kalau milimeter ni kan, kalau nak tahu ketebalan, contohnya ialah apa? Ketebalan kertas, sehelai kertas A4. Contoh kan, itu kita boleh kita boleh ukur melalui milimeter ataupun berapa berat dia, miligram. Contoh kita boleh gunakan mili. Okay, so kalau tiga atas ni nilai besar dan tiga bawah ni selalunya nilai lebih kecil. Yang ni yang pertengahan lah kalau nak tahu. Now, sekarang ni awak tengok nilai ni. Kalau giga ni, nilai dia itu imbuhan ni adalah bermaksud 1 juta giga. 1 juta. Sorry, 1000 juta. Yang ni kalau mega maksudnya sejuta. Kalau kilo 1000. Desi 0.1, senti 0.01, mili 0.001, mikro sampai bawah ni awak tengok ni. Yang ni dia punya simbol. Giga, G besar, mega, M besar, kilo, K kecil, desi, D, senti, C, mili, M. Yang ni mikro ni, ni dia punya cara tulis gini. Okay. Dan juga nano ialah N. Alright. Now, cikgu nak ajar awak macam mana nak guna nilai-nilai imbuhan ni. Okay. Kita akan terus pergi kepada contoh formatif 1.3. Okay. Dia kata apa? Contoh ni. Tukarkan nilai-nilai yang berikut. Okay, daripada meter ke sentimeter. Meter ke sentimeter. Kita nak jadikan dia senti. C kan? Senti. Nilai ni nak tukarkan kepada senti. Kau tengok yang cikgu tulis kat sini. Kalau kita nak menukar nilai imbuhan mengikut apa yang dia nak tu, tips dia ialah bahagikan nombor dengan imbuhan yang diminta. Okay, sekarang ni awak tengok 0.13 meter nak tukar kepada sentimeter. So, sentimeter kita back to yang tadi tu. Senti. Senti lah ni. Betul tak? Ni nilai dia. Okay. Senti ialah nilai dia 0.01. So, bermaksud, okay, awak nak tukar kepada senti tadi. Apa yang awak kena buat, nilai ni awak bahagikan dengan imbuhan tadi 0.01. Betul tak? Cara dia ialah 0.13 bahagi dengan 0.01. Bila awak bahagikan, awak akan dapat 13 cm. Faham tak? Okey. Okay, cikgu ambil contoh yang kedua pula. Okey, saya harap awak faham bahagi dengan apa imbuhan depan dia. Macam mana nak rujuk cikgu? Awak tengok rujuk balik jadual yang cikgu tulis tadi. Okey, tengok pada B. Okey. 18,000 miligram. Berapa kilogram? So, sekarang ni kita nak tukar benda ni kepada kilo. Betul tak? Kita nak tukarkan benda ni kepada kilo. So, back to the jadual just now. So, where is kilo? Oh, this is kilo. So, kilo ni adalah nilai dia 1000. So, it means that awak kena bahagikan benda ni kepada 1000. Dia punya tips ialah bahagi nombor yang dia minta tu dengan 1000. Dengan apa imbuhan yang kita sepatutnya lah. Okay. So, it means that 18,000 bahagi dengan 1000. So, jawapan dia ialah 18 kg. Faham tak? Okay, faham Okay. Cikgu bagi contoh yang C lah, yang terakhir sekali boleh? Ni terakhir lah kiranya awak buat sendirilah nanti. Okay, so yang C pula. Dia kata 4 meter nak jadi berapa nano? Nano ke micro? So, tengok balik. Okay, ni simbol apa? Alright, ni adalah simbol micro. So, we see the micro. Ini simbol imbuhan. Micro ni ialah 0.00001. So, maksudnya awak kena bahagi nombor tadi dengan 0.001. So, tengok ni yang ni tadi, soalan ni tadi 4 tadi ni 4, soalan ni 4 bahagi dengan 0.00001. So, berapa jawapan ni? Kalau kita buat penyedaan sekejap 4 juta mikro.
Nah, nilai dia ialah 4 juta mikrometer. Ini adalah cara pengiraan. Kalau kita nak tukar, dia punya imbuhan kat depan tu. Harap awak faham. Okey, apa kau tak faham, cuba tengok lagi banyak-banyak kali. Okay, now, cikgu akan teruskan lagi untuk pertukaran unit kuantiti asas setelah kita nak tukar unit dia. Okay, awak tengok pada jisim dahulu. Jisim, kalau kat sini kita nak tukarkan kilogram dengan gram. Okay. Kalaulah kg awak nak tukarkan kepada gram, awak kena darabkan dengan 1000. Pergi ke kanan darab. Tapi kalau gram nak tukar kepada kilogram, pergi ke kiri. Selalunya akan bahagi dengan 1000. Ni darab dengan 1000. Okey, saya cikgu rasa tak susah sangat. Kg ke gram darab dengan 1000, gram ke kg bahagi 1000. So, we see this question. Tengok ni 2.3 kilogram darab nak kepada gram. So, kg ke gram kita tahu kena darab dengan 1000. So, it means that 2.3 darab dengan 1000. Berapa jawapan dia? Kita akan dapat 2300 gram. Okey, ini jawapan dia. Okey, isi question B pula. Sekarang ni, gram nak tukar kepada kg. So, awak tahu tengok balik rujuk kat sini. Gram nak tukar kepada kg, of course kena bahagi dengan 1000. So, apa what should we do? Kita kena buat 4300 bahagikan dengan 1000. So, jawapan dia ialah 4.3 kg. Faham jawapan dia ialah 4.3 kg. Alright, so okay, so sekarang ni dia tadi adalah untuk jisim. Okay, kalau macam mana pula kita nak buat pertukaran ini? Kalau berkaitan dengan panjang. Okay, kalau panjang ni anak-anak, dia banyak sikit tapi tak susah mana pun. Okay, km, m, cm. Okay, km, m, dm, cm, mm. Okay, kilometer, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. So, ingat, apabila kilometer ke meter, darab. Macam ni tahu, dia kalau nak pergi ke kanan, mesti darab. Kalau nak pergi ke kiri, mesti bahagi. So, awak tengok, kilometer dengan meter, jarak dia 1000. Meter ke desimeter, 10. Desimeter ke sentimeter, 10. Sentimeter ke milimeter, 10. So, sama juga kalau bahagi. So, ingat, kalau ke kanan, awak tahu kena darab. Darab berapa, kena ambil tahu. Dia nak apa daripada apa ke apa. Kalau nak ke kiri, awak kena tahu bahagi. Tapi kena tahu bahagi berapa. Faham Okay, so sekarang ni kita tengok contoh. Yang ni, contoh C ni Dia kata km nak jadi m. So, kalau km nak jadi m, so maksudnya km nak jadi m, kena ke kanan kan? Ke kanan, so darab dengan 1000 tu 1.8 darab dengan 1000. So berapa jawapan dia? 1800 meter. Okay, right, tu cara dia. So now tengok pula yang m. Tengok D, soalan D. Okay. Soalan D ni daripada meter nak ke sentimeter. So, meter nak ke sentimeter. Okay, nampak? Meter nak ke sentimeter, dia kena lalu dua tempat. Betul tak? Maksudnya meter nak ke sentimeter kena lalu desimeter baru ke sentimeter. Maksudnya darab 10, darab 10. Dua kali darab. So, maksudnya 78 darab 10 darab 10. So, jawapan dia ialah 7800 cm. Faham Okey. So, cikgu teruskan lagi dengan soalan E. Soalan E pula milimeter ke meter. Yang ni milimeter ke meter. So, awak tengok ni. Dari milimeter nak ke meter. So, dia ke kiri. You know, kalau ke kiri, mesti akan bahagi. So, bahagi berapa? Milimeter, kena lalu sentimeter, kena lalu desimeter, kena baru dapat meter. So, maksudnya bahagi 10, bahagi 10. 3 kali bahagi kan? So, saya nak awak faham, saya tulis macam ni. 6230 bahagi 10 bahagi 10 bahagi 10. So, jawapan dia berapa? 30 kan? Gerakkan 3 kali ke kiri. So, jawapan dia ialah 6.23 meter. Okay? Harap awak faham.
Kita teruskan lagi. Kita tengok pula F. F ni dah. Okey. Jadi samalah. Okey, F ni dah soalan lain lah. Okay, ini adalah untuk panjang ni cikgu terangkan dari sampai E. Now we go for masa pula. Okay, semasa cikgu rasa senang lagi untuk awak sebab masa ni ada 3 je untuk belajar. Iaitu unit jam, minit dan saat. Awak pun tahu bahawa ni jam nak ke minit darab 60. Minit nak ke saat darab 60. Ke kanan of course darab, ke kiri of course bagi sama semua kat atas pun. Cumanya berapa nak bahagi, berapa darab. Okey. So, saat ke minit bahagi 60, minit ke jam bahagi 60. So we see question F. Macam mana nak settlekan soalan nombor F. So 18 minit berapa saat? So tengok ni. Minit nak saat. Minit ke saat darab dengan 60. So apa yang kita kena buat ialah yang dia bagi 18 darab dengan 60. So 18 darab 60 berapa? Kalau bagi pengiraan ni 16 darab 60 ialah 16 darab, jadi 18 darab 60 1080 tu 1080 saat. Senang je kan. Kita tengok G kat soalan G. Soalan G ni daripada saat nak jadi jam. Okey. Saat nak jadi ke jam. Ni jauh sikit perjalanan dia. So, maksudnya kena bahagi 60, bahagi lagi 60. Betul tak? So caranya ialah 16,200 bahagi 60 bahagi lagi 60. So berapa jawapan ni? Okey. So 16,200 bahagi 60 bahagi dengan 60. Jawapan dia 4.5 jam. 4.5 jam. Ataupun kalau 45 jam ni maksudnya 4 jam 30 minit. Kalau awak buat ni pun betul dah. Okey, masalah. So now yang last kali soalan dia daripada minit. Okey, daripada minit nak tukar jadi jam. So minit ke jam. So ke kiri kan, arah ke kiri, minit ke jam. So of course bahagi dengan 60 sahaja. So 300 bahagi 60. So berapa jam? 5 jam. Inilah cara pengiraan. Okey. Saya harap awak faham Tentulah tak ada masalah apa-apa semua. Okey. Teruskan lagi. Alright So apa pentingnya unit piawai dan kehidupan kita? Very important kalau awak nak tahu Dulu kan masa orang dulu dia memang tak ada lagi satu unit piawai yang digunakan sedunia. Jadi dia akan gunakan anggota badan dia untuk mengukur satu benda tu. Cuba awak tengok kat sini, contohnya cikgu bagi kat sini kan. Daripada buku teks awak pun ada kan. Okay, tengok sekejap. Okey, cuba kita tengok kat sini. Okey, awak tengok ni masa silam ni bagi masa silam ni kan. Orang gunakan pengiraan guna jengkal tangan. Ni jengkal tangan daripada jari kelingking ke jari ibu jari. Kita panggil jengkal tangan. So langkah pun diguna juga. Langkah tu ikut langkah lah. Okey, depa pun diguna juga untuk mengukur dan juga ini hasta. Hasta ni daripada jari hantu awak hingga ke situ. Ini hasta Okey, tapi orang dulu dia have to understand lah. Dia memang ada masalah. Dia orang tidak, teknologi tu tak kembang Dia orang tak buat lagi pengiraan dan sebagainya. That's why dia gunakan anggota. Kita dia kreatif lah tu kan. Untuk mendapatkan satu lebih kurang benda yang sama lah kan. Menggunakan depa. Tetapi bila kita tengok ada beza kan. Kalau depa orang yang besar, orang yang tinggi dengan orang yang rendah. So that's why lah pengukuran zaman silam ni tak berapa valid untuk digunakan. Contohnya lah, kalaulah langkah orang yang tinggi dengan langkah orang yang lebih pendek, berbeza, betul tak? Contohnya daripada hujung dapur ke hujung dapur rumah awak. Kalau awak guna ayah awak yang langkah, mungkin langkah dia 7-8 langkah dah sampai hujung dapur. Tapi kalau suruh guna adik awak yang darjah 1 tu, mungkin 18 langkah baru sampai dapur. So pengukuran tu
tidak adil. That is why kita ciptakan satu unit kawai supaya adil dan semuanya dapat ukuran yang sama. Cuba tengok situasi ni. Okay, situasi satu. Dr. Zaidi dan Hafiz ukur panjang kelas menggunakan kaki. Baiklah cikgu, tengok. Yang si Zaidi ni tinggi sikit. Yang Hafiz ni comel sikit kan. Okay. So, bila jalan-jalan, si Zaidi ni 40 langkah je. Tapi si Hafiz ni 51 langkah. Lebih pula. So, it's really unfair lah pula kalau nak gunakan langkah. Kalau gunakan macam tu. Okay. Kata cikgu, kenapa langkah kami berbeza? Jumlah langkah anda berbeza kerana jarak langkah setiap orang adalah berbeza. Kadang-kadang minta ketinggian dan sebagainya. Okay. Now, we go for situasi kedua. That is why lah yang ni sesuai keadilan kita gunakan langkah ke depan. Tengok situasi yang kedua ni. Macam Syura, tolong mak belikan kain langsir sepanjang 3 depa. Ni depa ni. Okay. Baiklah mak. So, pakcik saya nak beli 3 depa langsir. Okay, bila 3 depa langsir, dia guna depa pakcik. Pakcik besar. Jadi kecil kan? Lepas tu, bila bawa balik, panjang gila kain langsir tu. Sebab apa dia gunakan depa pakcik tu, bukan depa si Syura. Jadinya memanglah kecil sebab mak dia kata Syura masih kanak. Macam itulah cerita dia. Okay? Alright, so cikgu akan habiskan kelas yang masih dia dulu. So apa yang cikgu nak awak buat ialah cikgu minta awak buat formatif 1.3 ni. Saya nak awak buat formatif 1.3 ni saja pada hari Khamis. Hari ni hari Rabu. So hari Khamis awak buat formatif 1.3. Saya nak hari Rabu hari ni awak tengok dulu video ni. Okay? Saya faham ada mak bapak yang balik kerja baru boleh tengok handphone. So you tengok my video after your parents come back and then you watch my video. And then tomorrow you do practice 1.3. Make sure you understand. If you don't understand, if you have any question, you can ask me. Bertanya cikgu terus bila PM cikgu. Okay, terima kasih anak-anak. Pastikan anda terus belajar. Okay, ini norma baru, no choice. Kita kena buat cara ni tapi kita tak boleh ketinggalan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.